ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan izin daripadanya kita dapat menyambung lagi pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in. Kita sampai pada fasal pada menyatakan hukum solat Jumaat. Kat mana ya? 68 muka surat 115 tau. 115 690 atas. 690. Wa syartu masuk syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa syartun, bukan wa syartun, wa syurita. Wa syurita li sihhatil jumu'ati wa syurita li sihhatil jumu'ati ma'a syuruti ghairiha sittatun ahaduhuma wuku'uha jama'atan biniyati imamatin waqtida'in makrunatan bitaharrumin fir rak'atil ula fala tasihhu al-jum'atu bil adadi furada. Kata pengarang, disyaratkan bagi sah Jumaat serta syarat-syarat sembahyang selainnya. Makna syarat sembahyang hak lain tu memang maklum dah. Ada syarat tambahan lagi. Apa dia? 6 syarat. Ini syarat khusus pula tambahan daripada syarat-syarat jemaah hak lain. Apa dia? Satu daripadanya jatuhnya, makna berlakunya solat Jumaat itu berjamaah dengan niat imamah dan kuduah. Tu imam kena niat tu imam, imamah tu niat imam lah. Kuduah tu makmum niat ikut tu imam, kuduah tu niat mengikut tu imam. Dua-dua pihak kena niat belaka, tu imam dan juga makmum. Seiringan taharrum. Yang mana niat ni kena pada takbiratul ihram. Fir raka'atil ula, pada rakaat yang pertama. Maka tidak sah Jumaat dengan bilangan itu dalam keadaan sendiri-diri. Dengan tidak sah dengan bilangan makna 40 orang sebagaimana akan datang. Tapi 40 orang mayas seorang tak jadi juga. Okey, sekarang ni pengarang rahimahullahu taala akan menyatakan tentang syarat berkaitan dengan syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat. Jadi kata pengarang wa syurita li sihhatil jumu'ati, dan disyaratkan untuk sah Jumaat itu ma'a syuruti ghairiha, beserta syarat-syarat selain daripada syarat Jumaat orang lain itulah yang telah maklum daripada sebelum ni. Nampak? Jadi syarat-syarat orang lain itu kekal macam biasa. Ni ada syarat khusus pula, ada 6 yang disebut di sini. Ahaduha ay ahadus sittah, salah satu daripada 6 itu wuku'uha jama'atan, berlaku sembahyang itu secara berjamaah. Kenapa? Kerana sembahyang Jumaat ni tak pernah dalam sejarah dibuat seorang. Tak pernah dibuat seorang. Itulah yang datang daripada Nabi SAW
serta para khulafa ar-rasyidin dan juga para sahabat-sahabat yang sepak dengan Nabi. Jadi baru ni ada orang cadang main Jumaat buat rumah. Tak? Ada kita baca, siapa cadang saya tak tahu. Buat rumah, pasang TV. Buat Jumaat rumah tak boleh. Sebab dia Jumaat ni khusus semayang dia. Dah nak macam mana? Semayang Zuhur lah. Tak cukup syarat buat Jumaat, semayang Zuhur. Jadi nak buat dengan keadaan buat seorang-seorang rumah. Tak seorang-seorang apa, kata tak apa jemaah rumah dengan anak beranak. Jemaah rumah dengan anak beranak. Kalau ikut hak bid'ah, tu bid'ah tu. Sebab zaman Nabi, zaman sahabat tak ada buat gitu. Tiba-tiba hak keluar hak cepat nak mengatakan orang buat bid'ah dalam masalah Jumaat, dia pula mengeluarkan pandangan yang bid'ah. Dah kata ada pandangan ulama kata gitulah. Kita tak usah kira pandangan ulama, kita nak kira atas Nabi buat tak Nabi buat kan. Sebelum ni kan kalau orang nak perbuatan Nabi tak buat, senang je kata orang buat bid'ah. Ni buat bid'ah ni sebab Nabi tak buat, sahabat tak buat. Senang tuduh orang bid'ah. Tapi bila masalah hak gini, dia pula beri pandangan. Dia kata tak apa ulama kata. Padahal zaman Nabi tak ada buat gitu. Apa dah? Itu neraca ukuran yang tak betul tu. Halal bagi aku, haram bagimu. Kalau aku kira halal, kalau hakmu tak boleh haram. Tak boleh. Dia kaedah ni kena konsisten, Okey, jadi bila begitu tak boleh buat lah. Maka tak boleh buat, maka semayang apa? Semayanglah Zuhur. Semayang Zuhur. Okey. Itu yang berlaku sejak daripada zaman Nabi SAW sampailah sekarang ini. Nampak? Maka kata pengarang lagi, biniyati imamatin waqtida'in, dengan niat imamah bagi tu imam, dan juga iqtida'in, niat mengikut makmum bagi makmum. Jadi hak ni khusus kalau semayang berjemaah lain, tok imam tak niat berjemaah pun tak apa, jemaah tu kira sah lagi. Tok imam depan ni, katakanlah orang jadi tok imam depan ni, dia tak ada niat dia nak jadi tok imam, niat imamah tak ada. Kita belakang ni memang kita niat mengikut tok imam. Tok imam tak mesti dia niat berjemaah untuk sah semayang berjemaah, boleh tak niat pun. Jemaah itu tetap dikira berjemaah, cuma dia tak ada pahala berjemaah sebab dia tak niat. Kita hak ikut dia dapat pahala lah. Nampak? Lain dengan Jumaat dah boleh. Sebab tu dia tak khusus tu. Biniyati imamatin waqtida'in. Tok imam dalam semayang Jumaat kena niat tok imam. Tak boleh dia tak niat tok imam. Macam semayang jemaah biasa tak boleh. Makmum memang sahih dah. Semayang jemaah kalau kita nak ikut orang lain, kita kena niat jadi makmum. Niat iqtida'. Niat iqtida', niat ikut niat sebagai makmum atau niat ikut tok imam. Samalah. Makmuman atau muqtadiyan boleh berlaku. Muqtarinatan bitaharrumi. Hala kaunin niyati muqtarinatan bitaharrumi. Hal keadaan niat itu beserta dengan takbiratul ihram. Itu satu lagi. Niat ni kena pada takbiratul ihram. Kena awal-awal takbir itu kena niat dah. Kena niat dah pada awal. Okey. Bila itu fi raka'atil ula. Fi raka'ati al-ula, pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang pertama. Pertama bagi makmum lah. Pertama bagi makmum. Tak, sebab ada juga orang makmum mari lewat masbuk. Dia niat pada tok imam rakaat kedua dah. Dia masih rakaat pertama kira makmum. Jadi dia kena niat pada rakaat mula-mula semayang masing-masing lah. Fala tasihhu, maka faham daripada situ mafhumnya. Fala tasihhul jum'atu bil adadi furada, maka tidak sah Jumaat dengan bilangan cukup tapi masing-masing semayang seorang secara berasing-asingan. 40 orang dah cukup ni dalam masjid ni hari Jumaat. Tapi tok imam khabar hari ni semayang seorang.
Jadi tak sah juga walaupun cukup bilangan, tapi sembahyang seorang-seorang tak sah. Dia kena ada ar-rabtu, ikatan antara makmum tu imam tu yang mengikat sembahyang. Okey, habis. Kemudian kata pengarang, wala tushtaratul jama'atu fi rak'ati tsaniyati falau shallal imamu bil arba'ina rak'atan thumma ahdatha fa atamma kullun minhum rak'atan wahidatan aw lam yuhdith bal farakuhu fi tsaniyati wa atammu munfaridina ajza'athumul jumu'atu. Tidak disyaratkan jemaah pada rakaat kedua. Maka jikalau imam sembahyang satu rakaat dengan 40, dia sembahyang satu rakaat dengan 40 orang, cukup dah bilangan. Kemudian berhadas, tiba-tiba dia berhadas, batal sembahyang dia. Lalu setiap mereka menyempurnakan satu rakaat lagi. Jadi masing-masing buat sendiri sembahyang. Satu masalah. Atau dia tidak berhadas, bahkan mereka mufarakah darinya pada rakaat kedua dan menyempurnakan sendiri-sendiri, memadai bagi mereka Jumaat itu. Nampak? Okey. Sekarang ni, ni mungkin jarang kita dengar ni. Dia kata wala tushtaratul jama'atu fi rak'ati tsaniyah. Tidak disyaratkan berjemaah pada rakaat kedua. Sebab dia kata pada rakaat pertama kan. Wuqu'uha jama'atan fi rak'atil ula. Pada rakaat pertama tu, makna serakaat saja mesti berlaku berjemaah. Mesti berlaku berjemaah pada satu rakaat yang pertama ya. Jadi rakaat pertama nisbah makmum, kalau tak imam apa dia di kepala. Makmum mari masbuk, tok imam rakaat kedua dah. Dia rakaat pertama, dia sepat dengan tok imam berjemaah, tak apa tu, kira sepat jemaah tu. Okey. Jadi tidak disyaratkan berjemaah pada rakaat kedua. Pada rakaat kedua. Jadi serakaat aja tu syarat tu. Serakaat aja. Sebab tu kalau orang sepat dengan tok imam serakaat saja, dia kena tambah berapa lagi? Dia dang serakaat aja. Tok imam rakaat kedua, dia dang rakaat kedua dengan tok imam. Dia mari lewat, dia dang rakaat kedua. Jadi dia kena tambah apa? Tambah se je. Dia dikira Jumaat, niat Jumaat, dan sembahyang dia sembahyang Jumaat juga. Dia kena tambah se sahaja, cukupkan dua je. Tak perlu jadikan zuhur, tak perlu jadikan 4. Tidak disyarat pada rakaat kedua. Maka faham daripada situ, tafri' dia, falau shallal imam, kalau tok imam sembahyang bil arba'ina, tok imam sembahyang dengan 40 orang. Apa maksud? Tok imam tu tak masuk 40 lah. Tok imam sembahyang dengan 40 orang. Bil arba'in, apa ai? Bil ma'mumina arba'in, dengan makmum yang 40 orang. Jadi bilangan jadi berapa? 41. Contohlah ni, contoh, tengok contoh. Lebih lagi ada masalah lah. Sejik kalau kawasan-kawasan tempat ramai macam bandar kita ni, tempat kawasan kita kawasan ramai orang tak payah cari. Yang masalah kadang kawasan-kawasan pedalaman, hulu, apa ni, di pula-pula. Waktu kena bilang orang. Tok bilang orang kat pintu masjid, mari dak lagi ni. Ataupun dekat kawasan-kawasan dak ramai orang, kat kawasan layang, bilang orang. Tak. Orang duduk balik lagi, duduk sibuk patah lagi. Jadi maka bilangan tu kena jaga. Di sini contoh dia kata tok imam sembahyang dengan 40 orang. Jadi makmum tu 40, tok imam yang ke 41. Bil arba'in. Jadi 40 tu dak masuk tok imam. Sebab tu dia kata solat bil arba'in, dengan 40 orang. Faham daripada situ bahawa tok imam bukan yang ke 40, dia lebih pada 40 dah. Okey. Rakaatan, dia semayang satu rakaat.
thumma ahdatha, kemudian dia berhadas, lepas tu dia batal sembahyang tok imam. Jadi fa atamma kullun minhum rak'atan wahidatan, maka menyempurnakan setiap daripada mereka, daripada 40 orang, satu rakaat lagi. Jadi tok imam yang ke-41, makmum 40 orang, sepat dah serakaat, selesai dah serakaat, naik rakaat kedua, tok imam salah makan. Batal sembahyang dia. Ketuk ke apa-apa tak kira lah. Dia terpaksa batal, dia batal sembahyang dia, maka masing-masing 40 orang ni dia cukupkan serakaat, buat serakaat, sembahyang Jumaat dia sah. Ni kalau dak gati, kalau gati sesat cerita. Sama juga kalau gati pun. Kalau dak gati pun 5 farakah. 40 orang cukup dah. 40 orang ni dah cukup dah. Maka tok imam batal pun tak ada masalah. Tok imam batal, 40 orang ni mufarakah sembahyang masing-masing satu rakaat, memada Jumaat dia tu padang dah. Nampak? Okey. Atamma kullu minhum raka'atan wahidah, maka menyempurnakan setiap daripada mereka yang 40 orang itu satu rakaat. Itu satu masalah. Aw lam yuhdith, ataupun tok imam tidak berhadas, tok imam tak batal, bal farakuhu, bahkan mereka mufarakah. Warna tu imam baca tak sedap. Ataupun rakaat pertama panjang dah baca, panjang dah. Jadi rakaat kedua tu dia start baca rakaat pertama Baqarah sejuzuk, contohlah juzuk. Lepas tu rakaat kedua, kata imam ni rakaat kedua ni boleh faedah tak ada sejuzuk dah, paling kurang kat sejuzuk. Nampak tak? Jadi makmum pun tasyih makmum mufarakah. Contoh kedua makmum mufarakah, tadi tu imam batal. Bal farakuhu fi tsaniyah, bahkan mereka mufarakah dengan tu imam pada rakaat kedua. Wa atammu, dan mereka sempurnakan munfaridin, hala kaunihim munfaridin, hal keadaan mereka itu berseorangan. Ajza'at humul jum'ah, memada akan mereka oleh sembahyang Jumaat. Ajza'at hum al-jumu'atu, Jumaat tu padang dah, maknanya sah Jumaat, tak apa lagi tu. Jadi menarik dalam masalah ni, maknanya kalau ada contohnya masalah tok imam yang kita kata dak hak dulu hak berlaku kan, tok imam tinggal Fatihah, tok imam tinggal Fatihah. Tok imam tak biasa tok imam. Orang lain yang naik tu. Orang lain naik tu. Jadi tok imam tak baca Fatihah. Tak baca Fatihah tu tu dak jadi terus kalau rakaat pertama. Dan rakaat kedua bolehlah, maknanya nak mufarakah. Mufarakah tu makna mayang masing-masing selesai dah. Tapi kalau masalahnya bila dak mufarakah ikut tok imam, jadi tok imam sembahyang batal dah. Andai kata rakaat kedua dia tinggal Fatihah. Hak berlaku dulu rakaat pertama kedua saya tak tahu. Kat apa? Tak ingat. Rakaat kedua. Makna kalau makmum pandai, tegur tok imam kok. Dak ingat tegur dak. Kita tegur senyap pas sudah. Jadi ni ambil pengajaran lah, siapa-siapa boleh lupa ni. Tapi maknanya kalau rakaat kedua, kalau makmum pandai mufarakah, bila mufarakah imam yang seorang sah dia. Tapi bila dak mufarakah ikut siapa sudah, jadi batal habis. Nampak tak? Batal habis kan, ada suruh sembahyang mula tak? Sembahyang Zuhur. Ada orang suruh tanya suruh sembahyang semula Zuhur. Maknanya kalau reti isu ni batal pada rakaat kedua, rakaat pertama batal tak jadi, sembahyang mula kena start mula lah Jumaat. Pendek je dia tidak sampai putus walak lagi kalau tak panjang sangat. Dengan antara khutbah dan juga sembahyang Jumaat tu dalam mazhab kita syarat ada mualak, jangan panjang sangat. Jadi maknanya kalau dia mufarakah pada rakaat kedua tanpa sebab sekali pun, nak cepat contohnya ping kau. Tok imam tu ping, kita mufarakah rakaat kedua sembahyang seorang. Jumaat boleh. Sembahyang saja, bukan sembahyang 2 rakaat Jumaat, bukan sembahyang 4 rakaat. Okey, nampak? Boleh. Boleh faedah tu. Okey.
Tapi jangan buat gitu. Ni ada, jangan buat gitu. Lagi nak buat kerana gambar tu big kalau orang mak motor tahu dah. Memang nak masuk pergi tunggu dengan motor. Jadi memada akan mereka oleh Jumaat. Nampak? Kemudian kata dia, na'am yushtaratu baqa'ul adadi ila salamil jami' hatta law ahdatha wahidun minal arba'ina qabla salamihi walau ba'da salami man adahu minhum batalat jum'atul kulli. Na'am. Ini dah terjemah na'am. Namun kita terjemah makna na'am di sini lil istidrak, bukan jawab bagi soal. Na'am lil istidrak, iaitu dengan makna namun, lakinlah, tetapi ataupun namun disyaratkan kekal bilangan itu hingga kepada salam semuanya. 40 orang mesti kekal sampai habis 40 tu salam laka. Sehingga kan kalau berhadas seorang dari 40 itu sebelum salamnya, walau selepas salam orang selainnya dari 40 itu, batal Jumaat semua mereka. Tapi bab bilangan ni dia cermat dalam masalah ni. Okey. Jadi dia kata boleh kalau nak mufarakah. Mufarakah selesai lah. Syaratnya 40 tu mesti selesai. Jangan ada daripada 40 orang tu batal dulu, ataupun batal kediam daripada dia pun nak kira. Mesti 40 itu selesai dengan salam. Sama ada dia semayang ikut takmir atau semayang seorang, tak apa, tak ada masalah. Ini orang buat teka-teki, lurus. Dia tanya, apakah masalah orang tu dia semayang berjemaah, dia habis semayang balik rumah, habis semayang dah balik rumah, tapi semayangnya batal. Dia semayang berjemaah, dia habis dah berjemaah, dia balik rumah, tapi mayang dia tu batal. Jawab apa masalah ni? Masalah ni, dia habis mayang dah, dia balik rumah, siap makan nasi dah, tiba-tiba kena telefon. Mayang mula batal mayang dia, padahal mayang dia selesai dah. Jawapannya masalah ni Jumaat. Jadi 40 orang tu dia kena selesai apa salam. Kalau contoh kita selesai dah, kita mufarakah awal, rakaat kedua kita mufarakah, kita habiskan semayang kita salam balik rumah. Ada orang lain dak selesai lagi semayang, dak sejik lagi, tiba-tiba dak dah salam, batal mayang dia, berhadas. Dia daripada 40 orang, jadi seorang dia batal, habis semayang orang lain dak sah. Apa tak? Dia seorang batal, mayang orang lain dak sah belaka. Sebab apa? Syarat 40 tu kena kekal sampai habis. Padahal dak kaitan. Bukan aku ketuk. Terima telefon, orang ni ada orang ketuk ni. Bukan aku ketuk, orang lain ketuk. Nampak tak? Jadi kalau ketika dalam semayang tu ada berlaku batal, tak? Berlaku batal, maknanya tak selesai lagi semayang, orang lain tak selesai kan? Maka habis semua semayang batal. Sebab tu dia kata mana dia kata yushtaratu baqa'ul adadi ila salamil jami', sehingga beri salam semua orang, hatta law ahdatha wahidun minal arba'in qabla salamihi, kalau dia tu seorang daripada mereka, daripada 40 orang tu berhadas sebelum dia beri salam, walau ba'da salami man adahu minhum, walaupun lepas orang lain salam di kalangan mereka, batalat jum'atu kulli, batal Jumaat semua orang. Jumaat orang lain batal. Lain cerita, ni kena beza sikit. Lain cerita kalau habis salam belaka dah, salam habis belaka dah, semua balik, tiba-tiba nyata seorang daripada 40 orang tu, seorang daripada 40 orang tu berhadas, dak ingat ambil wudu. Hak tu tak payah
Orang yang ada wuduk selesai, semayang yang selesai. Beza sikit sebab apa? Sebab secara rupa telah selesai semayang. Dia telah sempurna sembahyang suratan. Secara surah rupanya orang tu salam belaka dah. Lepas pada tu baru nyata salah seorang pada 40 orang tu rupanya berhadah. Jadi hak seorang tu je kena semayang, hak lain tak ya dah. Sikit je tu. Sebab tu benda masalah halu-halu fiqh ni kalau nak dhabit biar dhabit betul lah. Tak. Sebab dia ada beza sikit sangat. Jadi kenapa? Kerana dalam masalah ni pada rupanya mereka dah selesai salam belaka. Lepas tu nyatalah salah seorang tu berhadah. Jadi kita tak disuruh tanya mu berhadah ke tak? Tak disuruh tanya berhadah ke tak? Jadi kerana itu ketika itu yang kena semayang ialah orang berhadah tu aja. Di semayang apa? Semayang zuhur lah. Pada Jumaat selesai dah, semayang zuhur. Orang lain tak perlu. Orang lain dah selesai semayang. Okey. Kemudian mana kata ni? Kemudian kata dia, walau adrakal masbuku ruku'ath thaniyati wastamarra ma'ahu ila an sallama ata bi rak'atin ba'da salamihi jahran wa tammat jum'atuhu in sahhat jum'atul imami wa kadza man iqtada bihi wa adraka rak'atan minhu kama qalahu shaykhuna. Okey. Kata dia, kalau masbuk mendapat rukuk kedua dan berterusan dengan imam sehingga dia memberi salam, dia dengan sepat dengan rukuk kedua. Dengan tok imam lah, tok imam rakaat kedua sepat rukuk. Sehingga dia memberi salam, siapalah tok imam beri salam, maka dia mendatangkan serakaat selepas salamnya, lepas salam tok imam. Dia pun tambah serakaat saja. Hal keadaan dia menyaringkan bacaan. Makna ketika itu dia sunat bacaan zuhur, zuhur pula. Mayang Jumaat baca kuat ke baca perlahan? Baca kuat. Dah imam yang seorang sunat juga kuat. Kuat sekadar dia. Apa maksud kuat? Makna lebih daripada dengar bagi dia. Tu kuat dah lah. Tapi jangan mengganggu orang lain. Dan dia menyaringkan bacaan. Dan sempurnalah Jumaatnya jika sah Jumaat imamnya. Jika Jumaat tu imam tu sah, dia semayang ni sah kau. Begitu juga orang yang mengikut masbuk itu dan mendapat serakaat dengannya, seperti dikatakan oleh Syekh kami, Syekh Ibn Hajar. Okey. Sekarang ni masalah lain pula. Dia kata, walau adrakal masbuku ruku'ath thaniyati. Kalau orang masbuk, makmum masbuk, dia sempat rokok kedua, wastamarra ma'ahu, dan dia berterusan ikut dengan tok imam, ila an sallama ay sallamal imam, sehinggalah tok imam beri salam. Jadi hak tu pandangan muktamad lah. Dah jadi tok imam ni, tok imam mana? Tok imam kalau syaratnya tok imam ni boleh tangguh Fatihah lah. Dia boleh tangguh Fatihah makmum. Boleh tangguh Fatihah makmum. Maka dia berterusan dengan tok imam sampai tok imam beri salam. Ata bi raka'atin ba'da salamihi jahran. Maka dia hanya perlu datangkan satu rakaat lepas daripada salam tok imam jahran, dan dia baca secara kuat. Sebab apa? Sebab dia semayang yang sunat baca kuat. Walaupun dia semayang seorang. Semayang Jumaat ni kan semayang pada waktu siang. Tapi sunat baca kuat. Ni boleh kot nak teka-teki kata semayang apa? Semayang waktu zuhur. Semayang seorang je waktu zuhur, tapi sunat baca kuat. Semayang ni kalau ikutnya, kalau semayang lepas waktu zuhur siang hari, dia tidak sunat kuat.
Kita sembahyang seorang, tak sunat kuat. Tapi hak ni sunat kuat. Sembahyang apa yang sepah waktu zuhur, sembahyang seorang tapi sunat kuat. Sembahyang ni lana munfaridun yusalli ba'da zawal as-salat al-mafrudata yajharu fiha. Apa masalah orang sembahyang seorang lepas daripada gelincir matahari, sembahyang pula sembahyang fardu, tapi dia baca kuat. Tak? Sembahyang itu orang yang makmum masbuk Jumaat, maka dia sunat baca kuat. Okey. Ata bi raka'atin ba'da salamihi jahran wa tammat jum'atuhu, dan sempurna sembahyang Jumaatnya. Sempurna sembahyang Jumaatnya. Ya. Wa kadza man iqtada bihi, dan demikianlah juga man iqtada bihi, orang yang ikut dengannya. Orang yang ikut dengannya, orang yang ikut dengan makmum masbuk tu. Wa adraka ma'ahu raka'atan, dan dia sempat dengannya satu rakaat. Kama qalahu syekhuna, sebagaimana berkatakan dia oleh guru kami. Cuma masalah wakadha ni kalau ikut ialah pandangan ni bukan pandangan hak muktamad lah. Sebab dia akan bawa pada tasalsul. Kalau baca dalam hasyiah-hasyiah lain, pandangan ini menyalahi daripada mafhum kalam Imam Nawawi dan Rafi'i. Sebab benda kalau ikut ni, benda akan jadi makmum masbuk tu ikut tu imam serakaat, jadi dia dapat Jumaat. Mari orang lain, orang ketiga ikut dia pula, dah serakaat dengan dia. Orang ni dapat Jumaat juga, dah kita andaikan mari seorang lagi ikut dengan dia, dapat pula Jumaat. Andai seorang lagi mari dapat Jumaat. Jadi pandangan ni lepas ana rujuk pada Syekh Sa'ud, Syekh Muhammad Sa'ud, dia kata sebab dalam hasyiah disebut kalam ini bertentangan dengan apa yang disebut oleh Syaikhan. Apa yang dipaham daripada kalam Imam Nawawi dan Rafi'i, apa yang dipaham bukan sarih. Maqtadahu kalamu syaikhaini, kalam syaikhain, bahawa ini bukan muktamad. Sebab dia akan bawa kepada tasasul gitulah. Sebab tu dia kata kama qalahu syekhuna. Jadi dia sirah tabarri. Ni syekh kami kata gitu. Yakni pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami. Okey. Jadi setakat seorang ikut je lah. Setakat seorang makmum masbuk ikut tu imam Jumaat dah. Dia tak ada belerek, nampak tak? Dia tak jakit. Mari hak lain ikut hak masbuk pula. Boleh pula Jumaat dua. Mari hak lain pula ikut masbuk pula. Jadi banyak gitu. Jadi faham daripada kalam Nawawi Rafi'i, dia itu menyalahi. Maka kalau tengok ni macam mana? Menang hak kuat Imam Nawawi Rafi'i lagilah berbanding pada ikhtiar ataupun pandangan Ibnu Hajar dalam masalah ini. Okey. Boleh. Kemudian katanya watajibu ala man jaa ba'da ruku'i tsaniyati niyatul jum'ati 'ala al-asahhi wa in kanat adh-dhuhru hiya al-lazimatu wa in kanat adh-dhuhru hiya al-lazimata. Boleh baca al-lazimata. Wa in kanat adh-dhuhru hiya lahu. Jadi hiya tu dhamirul faslu sajalah. Al-lazimata jadi khabar pada kanat. Wa in kanati adh-dhuhru al-lazimata lahu. Hiya tu dhamirul fasl. Wa qila tajuzu niyatu adh-dhuhri wa afta bihi al-Bulqini wa atala al-kalama fihi. Okey. Kemudian kata dia kalau wajib niat Jumaat di atas orang yang datang selepas rukuk kedua, di atas yang paling sahih atau pandangan yang paling sahih, sekalipun yang melaziminya adalah zuhur. Niat apa? Niat Jumaat, walaupun di sembahyang zuhur. Dikatakan harus niat zuhur, memfatwakannya Al-Bulqini dan memanjangkan perbincangan padanya. Okay.
dalam masalah ni gini. Kata dia watajibu niyatul jum'ah ats-tsaniyatu kan. Watajibu ala man jaa ba'da ruku'i. Situ dah. Watajibu ala man jaa ba'da ruku'i tsaniyah. Wajib ke atas orang yang datang selepas rukuk yang kedua. Rukuk rakaat kedua dia mari. Jadi orang ni mari tak sempat rukuk dengan tok imam. Bila tak sempat rukuk dengan tok imam, maknanya tak boleh rakaat. Tak boleh rakaat. Nabi SAW, man adraka raka'atan minal jum'ati faqad adraka as-salata. Siapa yang sempat satu rakaat dalam sembahyang Jumaat, maka dia telah dapat sembahyang Jumaat tu. Tambah lagi lah 2 lah. Tapi dia mari rakaat kedua lepas pada rukuk. Lepas pada rukuk maknanya tak sempat rukuk dengan tok imam serta tamak nina. Dah, sama ada tahiyat akhir ke, masa sujud ke, masa i'tidal ke, ikutlah. Atau masa rukuk tapi dah rukuk. Tak boleh rakaat kak. Maka wajib dia apa? Wajib niyatul Jumaah, niat sembahyang Jumaat juga. Jadi dia takbir tu dia tahu dah, mari tahiyat akhir contohnya. Mari tahiyat akhir. Dia niat apa? Niat sembahyang Jumaat. Tapi dia sembahyang apa? Wajib niyatul Jum'ati alal asah, atas kau yang paling kuat, paling asah kena niat Jumaat juga. Wa in kanatiz zuhru hiya lazimata lahu, walaupun sembahyang zuhur tu sembahyang wajib bagi dia, tapi dia kena sempurnakan zuhur. Jadi lepas salam dia kena sembahyang 4. Niat Jumaat sembahyang 4 zuhur. Ni yang kita sebut sebelum ni. Sembahyang apa orang tu niat tapi tak sembahyang, dia sembahyang tapi tak niat. Teka. Sembahyang dia, orang tu niat tapi tak sembahyang. Dia tak niat tapi dia sembahyang. Orang ni makmum yang tak sempat serakaat dengan tok imam. Dia niat sembahyang Jumaat. Dia sembahyang Zuhur tapi tak niat Zuhur. Orang ni dia wajib niat Jumaat atas kau yang paling asah. Atas kau yang paling asah. Tu buat pegang tu lah. Waqila, dia buat kata lah, tajuzu niyatul zuhri, harus niat zuhur. Boleh, tapi ni pandangan lemah lah. Maknanya kalau hak belum ni kita salah ke gua ni, boleh lah hak lepas-lepas dah tu kita taklid hak pandangan lemah lah. Maknanya sah lah sembahyang zuhur kita tu. Kalau ikut tadi tak sah. Wajib niat Jumaat juga. Wajib niat Jumaat juga. Ya. Wa afta bihi, dan memfatwa dengan pandangan hak lemah tadi oleh Imam Bulkini, wa atal al-kalam fi, dan dia memanjangkan perbahasan padanya. Wa thaniha wuqu'uha bi arba'in, berlaku sembahyang Jumaat itu dengan 40 orang. Ni masuk bilang 40 ni. 40 hak kamil ni. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada soalan? Jadi fardu ain fiqh ni tak payah. Tajuk ni dalam berapa minggu nak habis tak lama pun tak. Kalau baca laju ke apa, sebulan 2 bulan habis lah. Tapi nak pakai seumur hidup. 40 orang ni. Mana ketuk seorang. Ketuk seorang. 40 orang kalau ramai macam masjid ke. Kalau 300 orang. Tak apa tau. Tak apa lah. Kalau ada 40 orang ya. Tak apa. Kalau ramai tak apa. Kalau ramai atau imam ketuk pun apa. Rakaat kedua boleh ganti. Rakaat pertama kena ganti, rakaat kedua boleh muwarakah. Lagi? Ni sembahyang semua berapa puluh tahun sembahyang. Setahun ada berapa minggu? 4 sebulan 4 minggu dah agak 12. Tapi maknanya belajar sekali boleh faham, boleh kita faham betul-betul, tak ada masalah. Ni kadang jadi heboh semasjid. Sebab apa? Sebab batal lah, sebab ni lah. Apa? Kadang khutbah tak cukup syarat. Tu benda penting lah. Tapi khutbah ni tak disarah kau orang, salah ke pihak berkuasa.
Kecuali orang tu tak baca tak khutbah. Lagi? Ada soalan? Mari orang ketiga ikut dia. Niat imam redha. Dalam masalah tadi, orang hak mari ketiga tu, pandangan muktamad ni tak boleh sembahyang Jumaat dia kena sembahyang Zuhur lah. Nampak tak kita sebut dah tadi kan? Berdasarkan apa yang dipaham kalam Imam Nawawi Rafi'i Syaikhan, hak ikut tu imam Jumaat tu, waktu niat Jumaat. Nampak tak? Hak mari lepas tu nak sembahyang ikut dia, niat sembahyang Zuhur lah. Jadi tu imam tu perlu niat ke tak? Tu imam niat dia tu imam tak? Sembahyang berjemaah tu imam tak niat tak niat berjemaah pun boleh ikut. Cuma tu imam lah tak ada pahala berjemaah. Dia ada soalan? Tak ada tak ada, sekadar tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.